Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bertemu kembali di dalam channel Nafis FX. Okay, saya akan buatkan video yang ke-6 untuk channel saya, untuk YouTube. Untuk video kelima itu hari, basically video tu tak habis. Tapi saya nak cerita sikit lah kenapa dia tak habis. Sebab saya ada 4 cap. Dan 3 cap kalau saya pakai, dalam kepala ni tak boleh pakai lama, dia jadi macam sakit. Dan cap tu entah di mana, yang saya boleh pakai satu tu tak tahu letak di mana. So saya pakai cap yang itu hari jugalah. Mungkin tak boleh buat video ni lama-lama, nanti dia akan jadi sakit kepala. Saya promote air rantai sikit lah. Promote air rantai. Alright. So let's go. Jangan tanpa membuang masa. Alright, video ke-6 ni saya akan lump upkan together daripada video 1, 2, 3, 4 dan 5, iaitu masuk bab technical dan tactical dan juga mindset lah. Basically kalau tengok balik video 1 hingga 5 tu, saya dah cover semua daripada technical dari segi ni lah, daripada teknik Nafisa lah. Teknik-teknik lain saya tak cover. Alright. Adalah sedikit pasal price action, saya ada buat sikit. Kalau yang pakai SND, SNR, dalam video tadi sedikit lah pedoman kalau nak pakai. Okey. Baik, jom tanpa membuang masa kita teruskan. Saya nak sambung dulu video nombor 5 itu hari. Dia habis, dia lengkap tapi tak habis. Lengkap tapi tak habis. Okey, kita recap. Itu saya ada katakan dalam video tu, cuba elakkan melihat wave DTF yang besar lah. Sebab dia berkenaan dengan mindset, berkaitan dengan mindset, yakni melebihi 3M30. Kenapa saya dah terangkan dalam video nombor 5, boleh tengok balik lah. Macam saya akan gunakan M30 ke bawah lah untuk melihat wave. Okey, dan ada juga saya melihat day 1 dan weekly. Saya tak tengok wave di sini, jangan salah faham, saya tak tengok wave ni. Saya tak tengok wave ni untuk retrace whatsoever ni kan, untuk SND, SNR saya tak tengok. Saya cuma nak tengok dia punya daily open price, iaitu bentuk dia punya satu candle ni. Kalau day 1 pun saya cuma nak tengok satu candle ni je. Satu candle ni je. Nanti saya terangkan kenapa. Basically saya dah terangkan benda ni, kenapa. Sebab kebanyakan saya nak tengok candle yang solid candle. Macam hari ni kan, solid candle. Okay, dia probability dia untuk habis dengan solid candle sangat tinggi lah. Especially dah dekat-dekat pukul 11 malam. Alright. Okay, cuba elakkan melihat di time wave yang besar. Itu untuk mengelakkan mindset kita. Kalau kita tengok time frame yang besar, saya ulang sikit lah. Kalau kita tengok time frame yang besar, so kita akan, contohlah kita tengok H1 kan, yang kecil kan. So pagi tadi pun kalau kita tengok di handphone, especially handphone, kita akan ada mindset mengatakan market dah rendah sangat, so kita nak cari buy. Okey lah, hari ni ada news, dapatlah buy. Tapi end of the day, sebenarnya market tengah downtrend. Alright. So kita buat daripada mula. Baru nak start video. Sebab saya kata saya nak recap balik daripada video nombor 1 ke nombor 5. Alright, so pertama kita akan masuk technical dulu. Technical balik, semua pada technical. Lepas tu kita masuk pada tactical dan kita akan menyentuh sedikit tentang mindset semula. Alright. Okay, technical Nafisa dia ada, ingat balik since saya menggunakan M30, M15 ke bawah, so saya akan explain dalam M15 lah. Alright, pertama dia ada bisa breakout. Satu bisa breakout, dia ada 4 simple step dalam Nafisa, 4 simple step bisa breakout. Kedua, dia ada pullback. Okey. Dah merata begini kan.
pullback ataupun retracement lah. Retracement sama je. So yang ketiga dia ada, kita akan tarik Fibonacci. Buang dulu lah. Kita akan tarik Fibonacci. Cara nak tarik Fibonacci ada diterangkan dalam video 2. Okey, kalau nak sell kita tarik ke bawah ke atas. Nak buy kita tarik daripada bawah ke atas ke bawah. New low to previous high. Okey, kita punya entry zone di sini. Okay, yang ketiga iaitu tarik Fibonacci. Fibonacci setting semua dah ada dalam video sebelum ini. Fibonacci yang keempat, entry di zone 4 line ni lah. 4 line 1, 2, 3, 4 ni yang saya dah tandakan biru ni untuk entry. Alright. Entry di zone 4 line tengah lah. 4 line tengah. Fibo. Alright. Basically itu saja teknik Nafisa. Okay. Sebentar kita baik. So basically itulah. So kita dapat lah bisa breakout kan, dia dah keluar dari atas ke bawah. Okay, lepas tu kita tunggu pullback. Dia ada pullback, kita tarik Fibo. Keempat kita entry lah. Entry, so dapatlah macam ni result dia. Okay, dan sekarang dah pukul 11 malam. So time untuk berhenti trade lah. Berhenti trade. So sambung hari Isnin. Okay, itu berkenaan dengan apa? Teknik. Okay. Sikit je. So delete balik semua. Berkenaan dengan kedua iaitu tactical. Tactical salah satu topik yang saya terangkan dalam video ialah berkenaan dengan daily open price. Daily DOP iaitu daily open price. Ataupun kadang-kadang saya tengok weekly open price WOP. Ini sekali tengok je lah seminggu. Weekly open price. Okey, kalau tengok dekat graf ni, saya dah ada indikator yang dia akan tanda saya punya open daily price, daily open price, DOP. Lepas tu dia ada TP yang dia dah set lah. Saya tak tahu dia pakai pivot apa lah. Kalau tengok dia punya setting tu, dia pakai macam dia pakai Fibonacci. Lepas tu dia tarik dari mana. So, tak apalah, kita biarkan je kan. So far dia punya ni quite reliable kan. TP sini, macam hari ni dia TP sini, lepas tu dia patah balik. Betul TP tadi kan. Saya target dia sampai TP sini lah. Selain daripada menggunakan Fibonacci untuk TP, kadang-kadang saya gunakan je lah dekat lain ni. Kalau dekat info pakai Fibo lah sebab tak ada benda ni kan. Kalau dekat tab, kalau tengok balik dia punya ni quite reliable lah. Dia punya TP ni tengok ni. Dia sampai TP ni. Okay. Seperti biasa kalau nak boleh je dapatkan free. Boleh PM tepi. Jangan segan, jangan malu. Okay. Apa tadi? Lupa dah. Okay, daily open price. Daily open price ataupun weekly open price. So weekly open price tu kita abaikan dulu. Kita tengok daily open price kan. Dari segi taktikalnya, okay, technical macam biasalah, pakailah. Saya ulang lagi, pakailah teknik apa pun. Nak pakai SND, SNR kat sini dia boleh sell kan. Ini boleh sell tadi, SNR. Lepas tu SND tadi kat sini boleh sell kan. Ini boleh sell. Okay. Untuk daily open price ni, kenapa? Kenapa penting daily open price ni? Saya terangkan lagi selain daripada dalam video tu. Sebab kita bila Simon Style bila satu hari tu saya akan expect dia akan membuat satu candle day one yang solid. Kita tengok dekat ni, saya dah ada satu indikator dekat sini. Dekat ni saya tak masukkan dekat graf yang tadi tu sebab yalah dia macam serabut sikit kan. Okey, kita tengok. Ini ialah M15 M15. Okey. Yang petak-petak ni dia terbentuk daripada satu hari punya pergerakan. Ini pun nak minta nanti saya bagi tak masalah. Dia terbentuk daripada pergerakan open, close, low, high.
untuk hari tersebut. Okey. Kenapa pentingnya DOP ni? Kita tengok. Saya ulang lagi. Once dia dah tinggalkan open price, dia nak balik ke open price tu agak susah sebenarnya. Sebab dia akan membentuk satu solid candle macam ni. Solid candle macam ni. Dia macam mana pun dia akan bentuk satu body, wick pendek, wick bawah atas. Wick atas pendek, wick bawah pendek. Panjang sikit lah. Kecuali kadang-kadang ada yang macam ni, dia body pendek, wick atas panjang sikit, wick pendek. Okey, tengok yang ada lagi satu. Ni body pendek je kan. Wick atas, wick bawah. Yang ni nanti kita tengok macam mana. Okey, macam ni pun kan dia jadi, kalau kita tengok day one dia jadi day one kan dia jadi Allahumma salli Muhammad. Apa dia panggil? Morning star ke hammer ke apa entah. Hammer ke kan. Tapi yang kita nak tekankan, tengok yang kebanyakan apa dia, iaitu body solid, wick pendek panjang atas. Sama juga macam hari ni, apa yang akan terjadi pada hari ini. Pada hari ini ialah saya punya expectation. Allahumma salli Muhammad. Dah pula. Saya punya expectation dia akan ada wick pendek, body panjang. Kan tengok H1 dia. H1. Day 1 dia akan jadi satu body panjang lah kat ini. Macam saya katakan tadi, bila day 1 ataupun week 1 saya tak tengok the wave tu. Saya tak tengok dia punya SNR kat mana. Saya cuma nak tengok dia punya probability untuk dia membentuk satu solid candle. Banyak solid candle. Sebab itulah saya ada terangkan bila pada student saya, basically kalau kita nak dalam satu hari tu seboleh-bolehnya kita punya rezeki ialah daripada DOP ke bawah ataupun DOP ke atas je. Kalau price bermain di atas DOP, kita carilah buy saja. Kalau DOP ke bawah DOP, kita cari sell saja. So pisah ni ialah untuk ni lah. Kalau macam price di bawah, kita cari pisah yang tunduk ke bawah je lah. Kalau price di atas, kita cari pisah yang naik ke atas. Pisah ni sebagai apa? Trend guidance trend kita lah untuk trend. Bawah ke atas. Okay, yang untuk Nafisa punya tu tadi lah teknik kan. Okay. Itu yang kedua. Pendek je lah kot. Sebab ni video summary kan. Summary. Mana pen saya tadi? Apa ni? Untuk summary. Okay. Alright. Yang ketiga berkenaan mindset. Mindset saya dah tekankan tadi. Actually ada satu perkara je lah kot. Yang ni kan. Yang jangan kalau boleh cuba elakkan. Cuba je kan. Kalau tak boleh go ahead. Boleh tengok time frame yang besar punya wave kan. Okay. Dan dalam selain daripada dari tajuk DOP tadi, yang day 1 tadi tu dia memainkan peranan je lah untuk mindset kita kan. Nak tengok dah tinggi ke, dah rendah sangat ke. Buanglah tengok kat video nombor 5 tu quite apa kata, walaupun tak habis tapi dia lengkap lah. Quite helpful jugalah untuk you guys buat decision. Mindset. Okay. Apa lagi saya nak explain? Okay, day 1 ni itulah tadi cerita dia. Kita mesti ada satu expectation. Sama ada dia nak jadi macam ni. Kita tak tahu yang dia nak jadi macam mana kan. Tetapi at least bila kita nak trade tu, kita kena ada satu expectation. Dia akan jadi salah satu bentuk ni je. Macam ni ke, sama ada kita boleh nak sell sahaja hari tu ke, ataupun kita nak buy macam semalam kan. Boleh sell balik ke kan, sebab dia nak tinggalkan lidi ke apa. Kita akan tengok balik technical kita macam mana. Tetapi macam saya cakap lah, saya suruh tengok kebanyakan dia akan jadi solid. So kalau dah pukul 11, pukul 12 kita nak lawan juga trend tu nak malam, dia jadi macam dia jadi macam ni kan. Sikit je kita nak buy juga nak lawan kan dah malam. Dia jadi sikit je dia punya week dia. Dapatlah sikit macam ni. Yang banyaknya ialah daripada DOP ke bawah.
So sama juga dengan weekly macam minggu ni kan, goal dia buat ni lah, week dia tak cantik lah kan, dia punya tak cantik lah, dia punya bentuk dia tak solid macam ni. Macam minggu lepas dia tinggalkan, dia tinggal satu solid body. Okay, minggu ni dia naik atas, naik bawah. So tadi kenapa saya confident untuk sell lagi hari ni, sebab dia dah turun daripada below weekly open price. Sebab saya punya expectation, once dia dah turun tu dia akan mati dengan candle merah lah, regardless lah kalau week pendek ke, tapi body dia merah, itu yang penting. That's why saya confident lagi untuk sell. Walaupun ada news tadi kan, Ipit tak tahu lah Powell tu cakap apa kan. So dah pukul 11-12 malam dah boleh relax dah. Kalau nak close nanti pukul 2 dia impossible. Tak ada istilah impossible dia possible lah untuk dia datang balik ke DOP, tetapi agak susah payah lah. Payah especially dah pukul 11-12 malam ni. So kita relax je. Kalau tengok kat sini ada TP, kalau kita tengok Fibo punya TP pun jauh lagi kan. Kalau kita tengok Fibo yang the latest, saya suka ambil yang latest punya. Saya akan ubah-ubah Fibo saya mengikut latest punya wave. Macam ni dah ada new wave. Okay. Okay, mungkin dia balik sini dan turun bawah ni lah. Mungkin kan. Sebab dalam ni banyak kemungkinan dalam forex trade. Okay, untuk saya nak cerita sikit pasal Fibonacci saya ni. Okay, nak cerita pasal Fibonacci. Okay, basically dalam Nafisa saya tak cerita dalam bentuk ni, possible manipulation. Possible manipulation ni ialah negatif 0.236. Sebelum ni saya jadikan dia sebagai SL point. Tapi bila saya tengok balik, sebenarnya dia adalah satu manipulation point. Di mana kat situ kita boleh entry lagi. In fact boleh entry yang lebih besar. Dia manipulation ni kan, macam ni kan. Manipulation punya pattern kan, macam ni kan. Ni manipulation lah sebab dia kembang. Dia kalau tengok video-video sebelum ni ataupun dekat Facebook saya ada tulis, kita ada berapa jenis je. Kita ada manipulation, kita ada compression ataupun consolidation, kita ada bull, kita ada bear dan kita ada kangaroo kan. Macam ni, this case manipulation. So saya nak cerita balik pasal Fibo saya ni, kenapa saya buat macam ni. Satu, yang negatif ni macam saya terangkan tadi lah, dia manipulation instead of SL. Okay, SND breakup. Kenapa saya letak SND breakup kat atas ni? Selalunya bila saya tarik Fibo, saya akan cari new wave, betul? Kebetulan ataupun nak kata kebetulan pun tak jugalah. Saya akan cari ada satu, saya jarang tarik Fibo di ujung trend. Saya akan tarik di tengah-tengah trend, di tengah-tengah wave. Sebab ujung trend tu kita tak confirm dia sama ada dia betul-betul ke ujung trend kan, tak confirm. Saya akan tarik bila dia dah jalan, so saya akan cari wave yang kat tengah-tengah tu. Macam kebetulan dia akan jadi, kita akan jumpa ini di SND. Kalau perasan lah. Ini SND kan? Apa ni? Engulfing kan? SND. Lepas tu pula, yang ni saya jadikan sebagai SNR breakout. Sebab apa? Once dia breakout, dia akan patah balik sini dan sell. Okay, contoh kita ambil. Bagi saya kan, saya cakap saya suka ambil SNR yang dalam video sebelum ni kan, SNR yang menuju arah ke bawah kan, mengikut arah kan. Kalau ke bawah saya akan cari SNR yang ke bawah. Maknanya saya akan cari minor support untuk dia break. Saya tak jadikan SNR tu untuk dia sebagai support dan resistance. Saya akan jadikan dia sebagai support yang untuk di break. Saya punya expectation selalu macam tu. Saya kalau nak jadi resist, sebab itulah macam saya cakap, saya dah tinggalkan pun teknik SNR yang diajar sebelum ni. So, saya jadikan SNR ni sebagai untuk dia di break. SNR ni bagi saya untuk dia di break kan. Break dan patah balik. SND juga sama. SND ni bukan untuk di break tapi untuk di entry. Tapi macam saya katakan, Fibo saya dah cater untuk dua-dua dah. Dah cater, boleh tak ada pullback lagi lah. So basically kita tak boleh nak tarik Fibo, tapi dalam contoh ni saya tarik lah. Tengok yang teratas. Dia belum ada pullback lagi sebenarnya, tak boleh nak tarik lagi Fibo. So kalau lah ada pullback satu candle kat sini, so dah boleh tarik dah, dah biar dah. So entry di sini. Kalau tak entry di sini, dia tak entry ni, dia ada satu lagi kita punya orang kata guide kat atas tu. Guide kat atas tu iaitu kita punya SND. So kalau dah break, ada lagi satu manipulation. Tetapi selagi wave tu ke bawah, so insya-Allah macam ni tadi kan. Kita confident lah untuk terus sell macam tadi kan. Wave dia masih ke bawah, dia tak break the higher low. Dia tak, market tak jadi V lagi kan. Market tak jadi V besar.
huruf V besar. Maka tak jadi huruf, kalau maka tak jadi huruf V besar dan maka tak jadi huruf A besar, insya-Allah kita boleh hold the position. Okay, ni bila nak tutup ni kan? TP pun tak set. Tak apalah, biarlah. Maka dah slow. Sekejap lagi saya tutup. Okay. Baik guys, itu sahaja kot untuk video kali ni. Video ke-6, berapa minit? Berapa minit? Dah 20 minit. Agak panjang jugalah. Satu video tu kalau boleh tidak melebihi 20 minit kan, baru orang tak bosan tengok. Okay. So itu saja. Apa-apa pertanyaan boleh PM saya punya Facebook. Komen di YouTube saya jarang tengok pun, adalah 1-2 komen minta buat video. Satu je pun, tak banyak sambutan. Ada pun 7 subscriber. Yang penting ilmu yang saya nak sampaikan tu insya-Allah sampai pada yang yelah, teknik ni tak semua orang sesuai kan. So kalau kok adalah sangkut 1-2 orang sesuai, macam student saya sebelum ni, dia alhamdulillah sampai sekarang dia pakai Nafisa teknik bonus kalau tengok dalam tu. Okay, next saya akan updatekan siapa yang dah ada buku saya, dah download daripada Google Drive, yang saya dah upload di Google Drive. Boleh tengok di video nombor 1 ada link Google Drive kat situ. Siapa yang dah ada tu nanti insya-Allah dalam minggu ni kalau tak ada aral saya akan updatekan. Saya akan masukkan bab mindset dan DOP lah dalam. Okey. Baik, terima kasih kerana menonton, terus support. So saya tak ada niat pun nak buat YouTube ni untuk dapat income macam orang lain kan. Nak kena update setiap minggu, cuma untuk ni lah, untuk senang, untuk reference. Nak tengok balik video. Kalau buat kat Facebook nanti dah jauh bawah sangat, susah nak cari. Okey. Nah, dalam ni pun, dalam komputer pun saya tak simpan. Kadang-kadang macam nak penuh sikit saya delete semua video. So jadi YouTube ni saya buat untuk tempat saya simpan saya punya hasil karya lah, dan ilmu-ilmu untuk semua para traders. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.